Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai, apa khabar semua hari ni? Cikgu harap semua masih bersemangat untuk mengikuti PDPR dalam keadaan pandemik yang sekarang. Okey, hari ni tajuk kita, subjek kita adalah asas masakan dan tajuk kita masih sama. Kita berada dalam tajuk penyediaan hidangan sepinggan lengkap. Tapi hari ni kita nak tengok bahan dan alatan penyediaan hidangan sepinggan lengkap. Kalau kelas yang lepas, kita dah tengok bahan-bahan yang digunakan untuk menyediakan hidangan sepinggan lengkap. Hari ini kita nak tengok alatan yang digunakan untuk menyediakan hidangan sepinggan lengkap. Alright, kita tengok apa dia objektif pembelajaran kita. Pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti peralatan yang bersesuaian digunakan mengikut hidangan sepinggan lengkap yang akan disediakan. Jadi, kita nak tengok, kamu sepatutnya dapat tahu kalau nak masak mi goreng, apa alatan kita nak guna. Kalau kita nak masak bubur, apa alatan yang kita nak pakai. Baik. Kita pergi kepada kriteria kejayaan. Pada akhir pembelajaran, saya dapat yang pertama menyatakan 3 kumpulan alatan penyediaan hidangan sepinggan lengkap dan menyatakan 2 contoh peralatan bagi setiap kumpulan. Okey, jadi kita nak tengok 3 kumpulan alatan penyediaan hidangan sepinggan lengkap dulu. Baik. Alright. Ada 3 kumpulan untuk peralatan penyediaan hidangan sepinggan lengkap. Yang pertama, kumpulan pertama ialah alatan kita nak menyediakan hidangan tu. Kita nak menyediakan bahan tu, apa alatan yang kita gunakan. Kalau kumpulan yang kedua adalah alatan untuk kita masak hidangan tersebut. Dan kumpulan yang ketiga adalah alatan untuk kita menyajikan ataupun menghidang hidangan yang telah kita masak. Okey, kita pergi kumpulan yang pertama iaitu alatan menyedia. Menyedia ni kira macam sebelum kita mula memasak. Okey, alright. Tu dia. Cikgu bagi beberapa sahaja supaya kamu tak pening, banyak sangat benda nak ingat. Okey, yang pertama adalah pisau. Ini pentinglah. Pisau digunakan untuk memotong bahan-bahan untuk kita masak. Okey, dan bila kita nak memotong bahan, kita kena alas dengan papan pemotong. Okey, gambar kedua adalah papan pemotong. Papan pemotong ni kita gunakan untuk alas bahan yang kita nak potong. Sebab apa? Yang pertama selamat, yang kedua bersih, dan yang ketiga nampak lebih tertib lah. Bila kita nak memotong tu ada alas. Kalau suka hati potong saja di mana-mana, kebersihan tidak terjamin. Okey. Gambar yang ketiga adalah penapis. Okey, yang cikgu tunjuk ni adalah penapis besi. Penapis ni kita gunakan untuk kita tapis santan atau kita tapis hampas-hampas bahan yang kita dah tak nak guna. Contoh kita blend daun pandan, kita nak buat kuih, kita blend daun pandan, kita nak air dia je. Kita tak nak hampas dia. Jadi kita gunakan penapis untuk menapis hampas-hampas bahan masakan yang kita tak gunakan. Okey, yang ketiga adalah besen. Yang keempat adalah besen penapis. Besen penapis ni kita guna biasanya kita nak basuh sayur ataupun basuh bahan mentah. Okey. Dalam tajuk kita bab 2, kita dah belajar sebenarnya peralatan masakan ni. Okey, ini kita recall baliklah. Ini lebih mendalam sikitlah. Okey, bahan penapis, besen penapis. Kalau kita basuh ayam dan kita nak toastkan air ayam tu sebelum kita masak, kita gunakan besen penapis. Kalau kita basuh sayur dan kita nak gunakan sayur tu, kita tak naklah ada air yang berlebihan. Jadi kita tapis air tu, kita toast air tu gunakan besen penapis. Baik, seterusnya adalah lesung batu. Lesung batu ni fungsi dia untuk menghancurkan makanan, menghancurkan bahan masakan. Contohnya kita nak buat sambal belacan, kita tumbuk bawang, tumbuk cili dekat dalam lesung batu tu untuk menjadikan bahan tu hancur lah. Kalau kita guna lesung batu ni, kita boleh adjust. Kita nak
bahan tu ditumbuk secara kasar ataupun halus. Okay. Kalau kita guna blender, biasanya blender ni laju. Kadang-kadang kita nak tumis kasar je, kita nak bahan tu kita nak dalam keadaan yang kasar. Tapi kalau kita pakai blender, kadang-kadang terlebih. Jadi bahan tu dah jadi lumat sangat. Okay. Seterusnya adalah besin. Okay. Bila kita menyediakan bahan, tak kisahlah daging ke sayur ke, kita akan gunakan besin. Kita akan masukkan bahan-bahan tu ke dalam besin dan kita akan basuh dalam besin tu dan kemudian kita akan toast gunakan mesin penapis. Okay, besin lebih mudah sebabnya saiz dia besar. Jadi bila awak nak mencuci tu senang. Berbanding awak gunakan pinggan, bahan-bahan yang awak nak masuk tu mungkin akan senang nak jatuh. Jadi tak ada kebersihan dekat situ. Okay, alright. Seterusnya, ini pengisar. Kalau awak nak mengisar dalam kuantiti yang banyak, contoh nak buat cili kering, paste cili kering, boleh gunakan pengisar. Pengisar ni dia menggunakan kuasa elektrik. Jadi laju berbanding dengan awak nak pakai lesung batu. Okey, mesin pemproses makanan. Baik. Apa beza pengisar dengan mesin pemproses makanan? Okey, mesin pemproses makanan ni dia lebih kompleks. Okey, kompleks ni maksudnya dia ada banyak mata pisau. Dia boleh lumatkan daging, dia boleh lumatkan kacang, dia boleh lumatkan cili, apa-apa sahaja dia boleh potong sayur dalam macam mana yang awak nak. Semua masukkan je dekat dalam mesin pemproses makanan. Kalau blender, pengisar, dia cuma mengisar makanan. Tapi kalau mesin pemproses ni, dia boleh kisar, dia boleh potong dan dia boleh buat macam-macam lagi. Dia lebih detail dan kompleks berbanding pengisar. Okay. Seterusnya adalah pisau pengupas kulit. Okay, kulit kentang, kulit buah-buahan. Ada orang dia tak pandai nak guna manual, nak guna pisau untuk buang kulit tu. Jadi benda mudah dah ada. Kita gunakan pisau pengupas kulit, lebih cepat dan lebih selamat. Okay. Alright, kalau kita nak buat makanan menu gaya barat, contoh nak buat pizza. Okay. Cheese yang kita nak gunakan tu, keju yang kita nak gunakan, kita kena sagat. Sagat. Okay. Kita sagat menggunakan penyagat. Okay. Gambar yang ada lubang-lubang tu, itu penyagat. Okay. Kita gosokkan kita punya keju pada penyagat tu dan keju tu akan menjadi halus dan boleh ditaburkan di atas pizza. Okay. Seterusnya adalah pemukul telur. Yang cikgu tunjuk ni pemukul telur manual. Guna tangan. Alright. Digunakan untuk memukul telur ataupun memukul butter yang tak dalam kuantiti yang sedikit lah. Kalau nak buat kek, better guna pemukul telur elektrik. Tak adalah awak guna tangan kan? Okay. Alright. Itu adalah bahan-bahan untuk kita sediakan, alatan untuk kita sediakan bahan masakan. Baik. Kita nak pergi kepada peralatan yang digunakan untuk memasak pula. Tadi kita dah sedia bahan. Dah sedia bahan-bahan, sekarang kita nak masak. Kita nak buat menu kita. Okay. Yang pertama sekali kita perlukan kuali. Kalau kita nak buat makanan yang bergoreng, kita perlukan kuali. Okay. Kuali ni dia biasanya lebar. Jadi mudah untuk kita menggoreng. Nak buat nasi goreng ke, nak buat mi goreng ke, bihun goreng, nak goreng ayam dalam tu. Mudah, lebih mudah berbanding kita gunakan pan yang lepek. Okey, gambar kedua adalah periuk. Periuk ni biasanya kita guna untuk masak makanan yang berkuah. Contohnya kari, masak kurma, sup. Kita akan guna periuk. Sebab periuk ni dia dalam. Okay, jadi kuah tu boleh kita letak dengan banyak lah. Berbanding dengan kuali. Okey, pan lepek. Pernah buat roti jala kan? Roti jala, buat kuih lenggang. Okay? Kalau kita nak buat kuih lenggang atau roti jala, kita guna pan lepek. Sebab pan lepek ni, dia selalunya adalah tidak melekat. Jadi kuih yang kita buat tu, dia akan lebih cantik. Berbanding dengan kita buat pakai kuali. Okey, gambar yang keempat adalah periuk kukus. Periuk kukus ni digunakan untuk mengukus makanan.
Contoh menu awak hari ni awak nak buat ayam kukus halia. So kita kena gunakan periuk kukus lah. Periuk kukus ni kita letak atas api dan bawah tu ada air. Jadi makanan yang kita nak masak tu akan masak dengan wap air sahaja. Kita tak rebus dia, kita tak goreng dia. Kita cuma gunakan wap air untuk memasak makanan tersebut. Okey. Jadi seterusnya gambar kelima, senduk. Pasangannya biasanya kuali. Sebab senduk ni kita gunakan untuk makanan-makanan bergoreng. Kita nak terbalikkan ayam dalam kuali, kita nak angkat ayam dari kuali, okey. Kemudian sudip ni pasangan dia biasanya periuk. Sudip ni kepala dia berbentuk bulat. Okey, bulat dan biasanya senang. Kalau kita nak ambil kuah, nak cedok kuah, senang lebih senang menggunakan sudip berbanding guna senduk. Okey, kalau tak nak guna senduk, nak guna penyepit untuk goreng ayam, boleh? Okey, penyepit ni kalau kita nak menggoreng untuk keselamatan, gunakan penyepit yang panjang. Okey, supaya kita tak terkena percikan minyak yang panas. Baik, gambar yang seterusnya yang paling penting lah, dapur gas. Kalau tak ada dapur gas, macam mana nak masak? Okey, dapur gas ada banyak jenis. Ada yang 1 tungku, 2 tungku, 6 tungku pun ada. Okey, ada juga yang menggunakan elektrik. Jadi terpulang kepada keselesaan masing-masing. Nak guna periuk gas biasa, dapur gas biasa atau nak guna dapur elektrik. Sama sahaja. Okey. Okey, nak bakar roti. Okey, kita akan gunakan oven. Okey, oven ni biasanya untuk biskut dan juga roti. Oven menggunakan kuasa tenaga elektrik. Alright, begitu juga dengan periuk tekanan tinggi. Siapa suka makan sup tulang? Sup tulang ni memang sedap. Tapi untuk hasilkan sup tulang yang lembut, yang senang dimakan, kita perlukan masa yang lama. Rebus dalam masa yang lama kalau guna dapur biasa. Mungkin dalam 2 jam, 3 jam sampailah tulang dan daging tu empuk. Jadi kalau kita nak jimat masa, kita boleh gunakan periuk tekanan tinggi. Yang gambar nombor 2 tu, periuk tekanan tinggi. Kalau guna periuk ni, dalam masa setengah jam je, 30 minit, daging-daging ataupun tulang-tulang akan cepat lembut lah dan cepat masak. Jadi bolehlah makanan yang segera. Dan yang terakhir adalah cerik. Okey, cerik elektrik ada dan juga cerik biasa. Cerik biasa ni kita masak atas dapur gas lah. Okay, tapi zaman sekarang ni dah jarang orang guna cerik. Sebab apa? Sebab dekat rumah biasanya dah ada penapis air yang ada air panas dan ada air sejuk. Okay. So, cikgu berhenti di sini dan kita akan sambung peralatan menghidang pada kelas yang akan datang berserta dengan latihan. Okay. Stay safe and take care. Jumpa lagi. Bye.